Saya cek sekejap. Puan, suara 1, 2, 3. Test mic 1, 2. Cubaan. Adakah dengar dengan jelas? Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua ibu ayah sekalian. Insya-Allah seperti biasa kita akan menyambung dia punya ucapan aluan dia adalah kita menyambung kuliah sebenarnya. Alhamdulillah, insya-Allah. Jadi alhamdulillah dah ada 8 orang ibu ayah dah. Alhamdulillah. Terima kasih ibu dan ayah. Baik, so sebelum kita memulakan kuliah kita pada malam ini, seperti biasa saya mohon untuk ibu dan ayah yang pertamanya untuk menyebar luaskan program kita pada malam ini, insya-Allah sambungan kuliah khas sempena Road to Seminar Umat Akhir Zaman yang akan dijalankan pada minggu hadapan 27 November 2021. Dan malam ni adalah pra seminar dengan tajuk Ancaman Remaja di Akhir Zaman. Alhamdulillah. So saya berluaskan. Baik, dan juga kepada ibu dan ayah boleh komen lokasi anda. Okay, boleh komen lokasi dan suara saya adakah jelas, adakah boleh didengar dengan baik. Alright. Ada yang tanya, Cik Mat di mana? Okey, untuk pengetahuan ibu dan ayah, Cik Mat sebenarnya ibu ayah, anak-anak, okey. Cik Mat sedang bercuti sebenarnya. Cik Mat sedang bercuti di Langkawi. Esok baru balik di Seremban, insya-Allah. Jadi saya menyambung tugasan Cik Mat lah. Ramai yang bertanya kan Cik Mat di mana. Allahumma salli ala Muhammad. Ramai yang dah rindukan Cik Mat. Baik, alhamdulillah. Seperti biasa, macam biasa, bantu sebar-sebar luaskan. Alhamdulillah dah ada 20 orang. Boleh tekan button like, tekan button love, dan juga jangan lupa share. Share banyak-banyak. Dekat tak kisah dekat mana-mana medium, tak ada masalah. Dekat grup-grup Facebook tak ada masalah. Sebab ini adalah program umum kuliah khas yang kita nak sampaikan insya-Allah kepada seramai mungkin supaya maklum dan sedar tentang akhir zaman. Yang ni kita nak kupas satu tajuk, iaitu tajuk akhir zaman lah, yang mana sekarang ni kita berada. Baik, mungkin Ustaz Said pun akan ulang balik sedikit sebanyak apa yang beliau telah kupaskan pada hari Selasa yang lepas, insya-Allah, supaya perjalanan yang akan Ustaz Said ceritakan tu dia cantik lah, supaya kita tak tertinggalkan, tiba-tiba melompat kan. Mungkin ada yang ibu ayah yang baru masuk pada hari ini, tiba-tiba kita sambung sekejap lagi, tercari-cari kat mana permulaannya. Okey, baik. Alhamdulillah. Jelas dari Pasir Gudang. Terima kasih Puan Izdihad. Puan Nadiana jelas dari Kota Kemuning. Okey. Tak ada orang Melaka ke? Mungkin sibuk Pilihan Raya Melaka pada minggu ini. Waalaikumsalam. Okey, baik. Alhamdulillah. Alright. So insya-Allah kita akan berikan ruang dan masa ini kepada Ustaz Said, insya-Allah. Jadi sebelum saya bukan puan, saya budak darjah 3. Oh, masya-Allah. Anak-anak darjah 3 pun komen ni. Puan Melodi Cintaku jelas daripada Johor, jelas daripada Selayang, jelas daripada Kelang. Okey, alhamdulillah. Minggu lepas ada juga ramai daripada Johor kan. Mungkin belum masuk lagi tu. Johor hari ni last bekerja, esok cuti saat saya Johor, Kedah, Terengganu, Kelantan tu. Insya-Allah. Baik. Assalamualaikum, saya pada Nilai. Terima kasih Puan Noramli. Okey, Puan daripada Selangor. Okey, baik. Boleh terus komen anda berada di mana supaya kami tahulah ramai-ramai ini kita berinteraksi dua hala, insya-Allah.
Dan juga pada malam ini macam biasa saya bagi tahu hari Selasa yang lepas, insya-Allah kita buka lebih kurang 10 ke 15 minit terakhir. Ustaz Syed kita akan bagi masa ruangan sekiranya ada sebarang persoalan daripada ibu ayah, daripada para peserta, daripada adik-adik kan, sekiranya ada soalan tentang apa yang Ustaz Syed kupaskan pada malam inilah, insya-Allah. Jangan tanya pasal BTS ke tu, mungkin Ustaz Syed tak boleh nak jawab dah tu. Allahumma salli ala Muhammad. Daripada Sabah pun ada ni Ustaz Syed. Masya-Allah. Oh, Daripada Perlis alhamdulillah. pun ada. Masya-Allah. Terima kasih banyak-banyak yang berada di Nun, jauh di utara, daripada Kota Baru, masya-Allah, daripada Pantai Timur dan juga daripada seberang ni, orang Sabah. Apa khabar orang-orang di Sabah? Okey, cuacanya hujan kan tak? Okey. Baik, insya-Allah. Terima kasih Ibu Ayah. Macam biasa saya berluaskan sebelum saya bagi kepada Ustaz Syed untuk meneruskan. Seperti biasa saya ulang, insya-Allah kita akan jalankan seminar Umat Akhir Zaman pada minggu hadapan, hari Sabtu 27 November daripada 8 pagi sehingga 5.30 petang, insya-Allah. Tajuk-tajuk yang dikupaskan adalah kita akan kupaskan tentang adakah sekarang ni kita berada di akhir zaman atau tidak. Kita akan kupaskan daripada hadis Nabi. Okey, kemudian kita akan kupaskan juga tentang Ya'juj Ma'juj, tentang Dajjal. Dan di akhir tentang tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar, insya-Allah kita akan kupaskan satu persatu. Dan juga yang paling penting untuk sesi petang, sesi yang kedua, yang ni yang paling penting lah, iaitu apakah persediaan anak-anak persediaan anak-anak di akhir zaman. Yang ni bagi saya sangat-sangat penting untuk anak-anak, sebab kita ibu dan ayah ni kita dah banyak pengisian, saya rasa lah. Kita dah banyak diberikan maklumat tentang akhir zaman, apakah persediaan, bacaan suratul Kahfi ayat 1 hingga ayat 10 dan 10 ayat terakhir suratul Kahfi. Dan untuk anak-anak ni apa pula persediaan-persediaannya, kan? Baik, insya-Allah. Jadi saya teruskan dan saya beri ruang ini kepada Ustaz Syed untuk meneruskan tajuk kita pada malam ini, kuliah khas, iaitu tajuknya Ancaman Remaja di Akhir Zaman. Dengan segala hormatnya saya mempersilakan Ustaz Syed untuk meneruskan, insya-Allah. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi alhamdulillah bersyukur pada Allah, dengan izin limpah kurnia dan rahmatnya kita dapat bersama-sama pada malam ini. Saya agak cemas dan gemetar malam ini kerana bimbang dengan ujian talian yang menimpa pada hari Selasa lepas. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan barakahnya hari dan malam Jumaat ini. Mudah-mudahan perkongsian ini mendapat pertolongan dan bantuan Allah. Mudah-mudahan apa yang telah disusun ini mampu sampai dengan baik kepada tuan-tuan perempuan serta khususnya adik-adik remaja yang sedang melihat dan menonton. Seperti mana yang telah kita sebut pada sedikit intro bagi pengisian ini, bahawa mudah-mudahan keberadaan kita dalam majlis ini kita yakin dan percaya mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dinaungi malaikat-malaikat Allah walaupun kita berhimpun di hadapan skrin masing-masing, skrin gadget, skrin komputer dan seumpamanya, tapi kita yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang memilih kita untuk bersama-sama mengorbankan masa kita, tenaga kita, mengorbankan bateri telefon, bateri gadget dan sebagainya, semuanya kerana ilmu dan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terima kasih khusus kepada ibu ayah yang telah membuka ruang dan peluang kepada anak-anak remaja masing-masing supaya bersama-sama dalam program ini. Jadi alhamdulillah program ini adalah program bersiri, dia adalah pra kepada seminar yang lebih utama dan lebih terperinci dan tersusun maklumatnya, iaitu seminar Umat Akhir Zaman. Mudah-mudahan himpunan-himpunan tazkirah dan peringatan-peringatan ini dalam kuliah-kuliah yang sebegini mampu memberi sesuatu yang bermakna kepada semua yang mendengarnya.
Jadi pada uh, sebelum-sebelum ni tuan-tuan, puan-puan serta adik-adik remaja yang dikasihi sekalian telah pun mendengar daripada Cik Mat sendiri tentang tanda-tanda kedatangan kiamat, dosa-dosa akhir zaman. Maka bersama dengan saya kali ini adalah tentang ancaman remaja di akhir zaman. Jadi kenapa ancaman remaja di akhir zaman kita perlu sentuh? Kerana remaja ini adalah satu golongan yang turut diberi perhatian oleh Nabi SAW. Bahkan di dalam Al-Quran juga terakam ayat yang memberi sedikit signifikasi tentang kewujudan remaja. Tentang anak muda ini disentuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran secara khusus. Begitu juga dalam perlakuan Nabi SAW dalam sirah menunjukkan bagaimana Nabi ini sangat-sangat take care, sangat-sangat mengambil berat tentang perkembangan remaja-remaja. Jadi ini adalah sunnah Nabi. Kita perlu ambil berat tentang remaja. Maka apa yang perlu kita ambil berat? Kita perlu ambil berat tentang bagaimana mereka membesar dan hidup dalam dunia ini, dalam suasana dunia yang serba mencabar. Maka inilah antara tujuannya. Jadi terima kasih banyak kepada Ustaz Asri sebagai moderator malam ni. Saya dengar Ustaz Asri bercakap ni macam dengar DJ radio dan Juruhebah radio bercakap kan. Menarik rasa dan tertarik nak dengar dia bercakap lagi. Jadi mudah-mudahan kita boleh fokus pada slide ini. Saya pun takut nak bagi intro panjang-panjang. Secara ringkas saya perkenalkan diri saya. Saya Syed Muhammad Jamaluddin bin Indi Cikoyar, berasal daripada Kampung Juasih Seberang, Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Bersekolah di SK Pusat Juasih, kemudian SMKA Syekh Haji Muhammad Syed Seremban, kemudian Universiti Muqtah Jordan. Sekini bertugas sebagai guru kafar di SK Sungai Jernih, Gemencih, juga sebagai pengarah urusan Pusat Motivasi Bentara Amal di Gemencih. Jadi ringkas sahaja itu tentang diri saya. Jadi insya-Allah kita terus pergi kepada slide kita, bahan utama kita pada malam ini, iaitu tentang ancaman remaja di akhir zaman. Jadi kita mula berkenalan dengan siapakah remaja. Jadi remaja ini ditakrifkan secara umumnya di negara kita. Kita mendefinisikan remaja ini sebagai mereka yang mulai dewasa. Jadi remaja ini bukan lagi kanak-kanak. Jadi bila sebut remaja, mereka ini berada pada usia yang telah pun dewasa. Dia tidak lagi dilayan seperti kanak-kanak. Kita tidak lagi buat lawak-lawak yang kosong dengan remaja kita. Maksudnya kita tidak melayan remaja ini seperti mana kita melayan bayi dan kanak-kanak. Mereka ni telah dilayan sebagai orang yang menuju ke arah dewasa. Jadi sebab tu kalau di rumah pun anak kita yang kecil, yang bayi, yang kanak-kanak, anak-anak kita yang berada di usia remaja, awal remaja, pertengahan remaja ini, mereka ni semua mendapat layanan yang berbeza. Bahkan kita pun saya yakin ibu bapa yang berada bersama dengan saya pada saat ini, termasuk saya sendiri pun pengalaman sewaktu dibesarkan oleh ibu ayah, kita sedar bagaimana ibu ayah kita melayan kita. Mereka membeza-bezakan cara layanan dari sudut cara teguran, cara nasihat. Kalau kita buat salah, adakah mereka marah kita sama macam zaman kita kanak-kanak? Semua tu menunjukkan ada perbezaan-perbezaan. Jadi perbezaan-perbezaan umur ini perlu diraikan, perlu disesuaikan. Semakin kita dewasa, akan ada perubahan-perubahan tertentu dari sudut cara fikir. Maka usia remaja ini, biasanya dalam tempoh usia remaja, mereka telah pun akil balik. Maka akil balik ini adalah perlu dilihat menurut pandangan Islam dari sudut syariat, bukan mengikut kepada definisi-definisi umum. Jadi kita akan bincang sekejap lagi secara khusus tentang akil balik ini. Dan pada pandangan masyarakat kita juga, usia remaja ini biasanya adalah usia yang boleh untuk berkahwin. Boleh untuk berkahwin, tapi bukan bermaksud dalam suasana adat dan masyarakat kita terima dengan secara menyeluruh umur remaja ini, usia remaja ini untuk berkahwin. Begitu juga dia terikat dengan undang-undang. Tapi nak ceritakan umur remaja ini umur yang memang sudah boleh untuk berkahwin. Maksud yang kita nak tekankan di sini ialah bukan tentang kahwin tu, tetapi tentang mereka ini telah ada kemampuan dari sudut fisiologi badan mereka, dari sudut binaan badan mereka sudah ada kemampuan untuk ada hubungan. Dan atas sebab itu juga kita perlu faham dan perlu tahu bahawa remaja ini tidak boleh dilayan seperti kanak-kanak. Maka ada pertanyaan-pertanyaan di usia remaja ini yang berkaitan dengan benda-benda yang berkaitan dengan seksualiti, yang berkaitan dengan hubungan lelaki perempuan yang perlu diurus dengan bijaksana.
Bukan ditutup, didiamkan mereka begitu saja, tapi perlu diurus. Jadi ini adalah takrifan umum tentang remaja. Kalau menurut daripada sudut kesihatan, di pakar-pakar yang berkaitan dengan kesihatan di peringkat dunia, di Malaysia, mereka memberi julat umur yang tertentu kepada takrifan remaja ini. Maka kalau mengikut di peringkat dunia, telah diletak satu standard umum, umur 12 hingga 24 tahun adalah umur remaja. 21 hingga 24 tahun itu telah dianggap sebagai penghujung remaja sebelum mereka dikira sebagai dewasa. 25 tahun telah dianggap dewasa. Manakala menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, 10 ke 19 tahun. Ini adalah usia remaja. Kenapa? Kerana julat ini juga mengambil kira tentang faktor akil balik, mengambil kira tentang perkembangan tubuh badan, tentang cara pemikiran dan seumpamanya, maka julat umur ni diletakkan bermula daripada 10 tahun. Jadi sebab tu kalau kita lihat remaja ni biasanya, kalau umur ni dikaitkan dengan kematangan, biasa 10 tahun ini bagi lelaki mungkin masih lagi kanak-kanak, tak nampak remajanya. Tapi mungkin bagi perempuan telah nampak keremajaannya, dari sudut sikapnya, penampilan dan seumpamanya. Maka ini maklumat-maklumat ini sekadar satu input tambahan kepada kita tentang keadaan remaja ini. Siapakah remaja, macam mana umurnya. Jadi yang menonton, yang sedang melihat ini, maka anda pun kenal, adakah anda remaja? Jadi yang umur, ada juga perkataan lain yang berkaitan dengan remaja ialah belia. Belia ni dia ada takrifan yang lain, tak perlu untuk kita ulas di sini. Kita terus pergi kepada siapakah remaja dalam konteks Islam. Jadi dalam Islam, perkataan remaja ini adalah satu perkataan yang terlalu umum. Jadi yang lebih ditekankan dan ditumpukan perhatian dari sudut hukum, dari sudut perbahasan yang melibatkan hukum hakam, yang melibatkan dosa pahala, adalah perkataan mumayyiz dan juga akil balik. Maka dalam Islam, yang dikatakan mumayyiz ini apabila kanak-kanak mampu bezakan antara baik dan buruk, walaupun dia belum balik, walaupun dia belum sampai usia balik, belum sampai dapat mimpi atau keluar tanda-tanda balik bagi lelaki ataupun perempuan, maka selagi dia mampu beza baik dan buruk, dia dianggap mumayyiz. Jadi sebab dalam Islam ni, mumayyiz ni dia ada beberapa implikasi dari sudut hukum hakam agama. Hukum hakam maksudnya ada benda-benda yang boleh berlaku. Sekiranya yang berusia mumayyiz ini walaupun belum balik, dia melakukan sesuatu urusan dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan harta sebagai contoh, maka urusannya tadi ada yang diterima, ada yang tidak diterima, ada yang memerlukan kebenaran ibu bapa ni sebagai satu input ataupun info sahaja. Akil balik ini cerita yang utama kita ingin tekankan. Mereka ini bukan saja mampu beza baik dan buruk, tapi mereka telah pun balik. Allah SWT telah takdirkan berlaku satu perubahan yang besar pada tubuh badan mereka, yang menandakan mereka ini telah pun diiktiraf bahawa telah sampai umur untuk mereka menanggung dan mengurus keimanan mereka. Apa yang mereka buat, kalau betul mereka mendapat ganjarannya dan pahalanya, kalau mereka buat salah, mereka menanggunglah dosanya. Dan umur balik bagi lelaki dan perempuan berbeza. Perempuan lebih awal berbanding dengan lelaki secara umumnya. Jadi inilah secara umumnya kita nak cerita tentang remaja. Jadi bila kita kata ancaman ke atas remaja di akhir zaman, jadi kita kena kenal pula akhir zaman ni apa. Apakah yang kita ingin cerita tentang akhir zaman? Yang pertama kita perlu faham, bila kita kata akhir, maksudnya apa sahaja yang bermula di dunia ini, secara umumnya hukum di dunia ini yang bermula pasti akan berakhir. Apa sahaja? Kita perhati apa sahaja benda, kalau dia ada mula, mesti dia akan ada pengakhir. Dan zaman bagi manusia ni di dunia, kita cerita zaman bagi manusia di dunia bermula dengan wujudnya Nabi Adam di dunia ini. Bila turunnya Nabi Adam di dunia daripada langit, maka begitulah permulaan kewujudan ataupun permulaan alam dunia bagi manusia secara umum. Dan kemudian zaman bagi manusia di dunia ini berakhir bila hancurnya dunia ini. Bila hancurnya dunia ini dan segala-galanya, maka berakhirlah zaman tersebut. Itulah akhir zaman yang sebenar-benarnya. Bila dunia ini hancur. Dan bukan sahaja dunia, segala-galanya di alam ini Allah SWT perintahkan dan akan hancur. Dengan petanda-petandanya. Jadi semua benda-benda penceritaan tentang kronologi sehingga hancurnya dunia ini, insya-Allah kita akan
lebih tahu dengan lebih mendalam dalam seminar umat akhir zaman. Jadi tempoh akhir zaman ni bermula bila? Jadi kita dah tahu dah zaman ni dia sangat panjang. Bermula zaman Nabi Adam, bermulanya zaman hidup di dunia ni. Kemudian tempoh tersebut dia panjang sehinggalah sampai kepada zaman Nabi menerima wahyu, Nabi telah dilantik secara rasmi menjadi Rasul, maka dari saat itu bermulalah akhir zaman. Jadi episod akhir zaman ni dipanjang. Bagaimana kita tahu kerasulan Nabi itu petanda bagi akhir zaman, permulaan akhir zaman, kerana Nabi SAW memberi isyarat bahawa dengan diutusnya Nabi SAW, maka jarak antara kiamat dengan pengutusan Nabi, Nabi dilantik jadi Rasul ni dah dekat. Nabi isyaratkan dengan 2 jari Nabi. Nak bagi tahu pada kita, Nabi nak cakapkan bahawa sudah dekat sangat. Dengan akhirnya alam ini, dengan akhirnya dunia ini, dah terlalu dekat. Jadi kita ni berada di fasa akhir zaman. Jadi ini perbahasan tentang tempoh waktu ni sangat panjang. Bahkan bila Nabi cerita tentang akhir zaman ini pada waktu itu di kalangan para sahabat, sehingga menimbulkan pelbagai perasaan-perasaan cemas, takut, bimbang. Kadang-kadang Nabi cerita tentang tanda-tanda besar hari kiamat, Nabi cerita tentang Dajjal. Kadang-kadang para sahabat yang mendengar cerita Nabi ni rasa gerun sehingga mereka rasakan seolah ada Dajjal yang datang dari arah belakang. Seolah ada Dajjal yang sedang bersembunyi di kebun-kebun di Madinah. Sampai tahap macam tu. Nabi cerita dengan penuh kesungguhan supaya mereka semua dan termasuk kita yang mendengar hadis-hadis ini, kita rasa betapa dahsyatnya situasi akhir zaman. Tapi adakah semua cerita ni supaya kita rasa gerun sehingga ada di kalangan para sahabat pada waktu itu kerana gerunnya sehingga mereka bertanya kepada Nabi, bila ya Rasulullah, bila kiamat ni nak berlaku ni? Bila akhir zaman ni? Cemas. Dan ada di antara mereka yang Nabi respon dengan jawapan tentang tanda-tanda kiamat, dan ada yang Nabi respon dengan soalan, maza a'dadta laha, apa yang kamu sediakan untuk menghadapi saat kemusnahan ataupun saat akhir zaman ni. Saat penamat zaman ini, bila kiamat hancur segala-galanya, apa yang dah disiapkan? Jangan kita tanya bila, tapi kita tanya apa yang kita siapkan. Jadi pada kali ini, kalau kita pandangkan realiti akhir zaman, tuan-tuan, perempuan serta adik-adik yang dikasihi sekalian, ni adalah gambaran-gambaran kemusnahan. Walaupun mungkin gambaran-gambaran ni kita boleh lihat di kaca TV dalam macam-macam filem. Mereka cuba buat filem-filem yang luar biasa, yang menang macam-macam anugerah sebab kesan sinematografi yang sangat hebat, grafik yang sangat berkualiti, yang menggerunkan orang yang menonton. Tetapi secara realitinya, untuk makluman, bumi kita dalam sejarah pernah juga ditimpa dengan hentaman dari luar angkasa. Bumi kita pernah ditimpa dengan hentaman daripada luar angkasa. Dalam sejarah dunia ni ada kawasan-kawasan di dunia ni, ada kawah yang besar yang dibuktikan secara saintifik bahawa ini adalah antara lokasi bumi ni pernah ditimpa hentaman. Begitu juga kita ada bulan yang menjadi perisai bumi, yang mana bahagian yang terlindung, bulan yang kita nampak ni satu sisi saja. Sisi belakang bulan tu juga menunjukkan tanda-tanda hentaman. Maka bulan ni jadi perisai kepada bumi, mengelakkan daripada bumi ni dihentam ataupun ditimpa dengan objek-objek asing daripada luar. Jadi, dan kalau kita kaji lagi, lebih mendalam lagi, kita akan dapati bahawa ada bukti bahawa bumi ini sendiri ada benda, objek luar yang datang ke bumi, yang berada di bumi. Antaranya, kalau kita lihat dengan bukti ayat Al-Quran, besi. Besi yang ada di bumi ini, yang berada dalam bumi ini, sebenarnya bukan objek yang wujud daripada bumi. Dia datang daripada luar. Bagaimana objek ni boleh ada di bumi? Maka ini semua antara perkara-perkara yang membuktikan bahawa bumi ini pernah ditimpa oleh objek-objek daripada luar angkasa. Apa yang berlaku pada bumi kalau ditimpa lagi, maka ramailah saintis-saintis yang telah meramalkan macam-macam situasi keadaan, dan gambaran-gambaran tersebut menjadi ilham kepada para produser filem menghasilkan filem-filem yang menunjukkan keadaan bumi bila ditimpa dengan objek-objek asing ni sehingga hancur, pecah dan macam-macam. Dan kita lihat tentang gambaran tsunami. Gambaran tsunami menunjukkan bagaimana keadaan dahsyatnya bumi ini bila air melempah naik menghancurkan bumi. Tapi gambaran tsunami ni yang kita nampak dalam gambar ni nampak dahsyat, tapi kena ingat tsunami ni memang dah berlaku pun. Dah berlaku di keliling kita tsunami ni. Mengorbankan bukan sedikit nyawa. Berlaku bahkan Malaysia juga antara negara yang pernah kena tempias tsunami dulu. Dan kita lihat bagaimana tsunami ini bukan benda yang hanya di kaca TV, tetapi dia adalah benda yang realiti berlaku, mengorbankan nyawa.
Maka bagaimana, adakah akan berlaku lagi tsunami-tsunami yang lebih besar dan dahsyat? Tidak mustahil. Bahkan itulah yang digambarkan oleh saintis tentang keadaan yang akan berlaku pada dunia ini pada masa akan datang. Tempohnya dia ibarat macam kita kata bom jangka. Tik-tok, tik-tok. Dia menunggu masa untuk berlaku satu demi satu keadaan ini pada bumi. Dan yang seterusnya, ledakan, letusan demi letusan gunung berapi antara dalam sejarah yang berlaku di Asia sendiri pun, di Indonesia, bagaimana letusan Krakatoa sehingga tenggelam pulau tersebut. Kemudian bagaimana kita tengok letusan demi letusan gunung berapi di merata dunia, di tempat-tempat yang aktif dengan gunung berapi. Walaupun Malaysia ni tidak termasuk dalam lingkaran yang aktif, tetapi kita masih juga terkesan dengan letusan-letusan ini. Kita tidak terkecuali. Jadi sebab tu semua ini, gambaran ini akan berlaku dengan real, dengan hakiki di akhir zaman nanti. Keadaan ini akan berlaku secara dahsyat pada akhir zaman. Bukan saya yang cakap, bukan saya yang pandai-pandai mereka maklumat ini, tapi inilah gambaran-gambaran yang telah dibayangkan oleh saintis-saintis yang mengkaji tentang usia dunia, mengkaji tentang keadaan dunia kita. Jadi kenapa kita nak bincang benda yang menakutkan dan mengerikan ini? Supaya kita sedar bahawa inilah dunia yang kita sedang sayangkan sangat-sangat, dunia yang kita sedang, kita seronok sangat di dunia ini, tapi sebenarnya dunia kita berada pada keadaan yang sebegini. Jadi kepada orang yang masih leka dengan dunia, yang rasa dunia ini segala-galanya, kena ingat bahawa dunia ini sementara sahaja. Ada orang yang akhir zamannya, Nabi sebut dalam hadis bahawa kiamat ini ada dua. Satu, kiamat yang sebenar, iaitu bila hancur segala-galanya di alam ini. Yang kedua, kiamat yang berlaku pada setiap orang, iaitu mati. Jadi ada orang yang kiamatnya berlaku lebih awal daripada hancurnya dunia, iaitu dengan dia mati. Maka bila dia mati, maka hilanglah dunia. Sebab tu kita sebut meninggal dunia. Dia meninggalkan dunia ini. Tak ada apa-apa lagi dah. Segala kekayaan, kemewahan, keseronokan, segala gadget yang dimiliki, segala game-game, kemasyhuran dia dalam PUBG, kemasyhuran dia dalam FFML dan segala-galanya. Semua kehebatan-kehebatan yang dibina di TikTok, di Instagram dengan follower-follower yang ramai, segala-galanya akan tinggal dan lenyap begitu sahaja. Ada tak ada makna dah bila kita tinggalkan dunia ini. Maka atas sebab itu, peringatan paling besar yang kita dapat daripada ayat Al-Quran tentang keadaan akhir zaman ini disebutkan satu persatu. Yang pertama, daripada ayat yang pertama, Allah gambarkan bahawa bumi ini akan digegarkan dengan gegaran yang dahsyat. Bukan gegaran yang biasa-biasa, seluruh bumi ini akan bergegar. Seluruh bumi ini akan mengalami goncangan yang dahsyat. Tak ada siapa pun yang tak terkejut. Dan pada saat itu, segala isi bumi ini meletus keluar. Kalau kita tengok dalam gunung berapi, bagaimana kita tahu bahawa yang keluar daripada gunung berapi itu adalah cairan magma yang datang daripada bahagian dalam bumi. Maka begitulah gambarannya, bahagian dalam bumi ini dah terlalu tidak stabil sehingga meletus keluar. Maka bila meletus keluar, apa yang berlaku pada bahagian atas lapisan kerak bumi ini, semuanya berada dalam keadaan yang kita katakan sebagai inilah. Dia dah jadi kerak-kerak yang dah tak mampu lagi nak menampung. Dia akan merekah, dia akan pecah. Apa sahaja yang menumpang atas kerak bumi ini, baik bangunan yang hebat, bangunan yang tinggi pencakar langit, apa sahaja, bahkan tempat rumah yang kita sedang duduk sekarang, semuanya akan hancur dan pecah, berderai, tenggelam. Yang pernah kita lihat beberapa tahun yang dahulu berlaku di Indonesia, 3 ujian datang serentak, ujian tsunami, kemudian ujian dengan gempa bumi dan ujian dengan tanah tenggelam. Sehingga kan manusia yang cuba selamatkan diri tak tahu nak buat apa. Kalau nak lindung diri pergi tempat tinggi, tanah tak stabil. Bukan saja tanah tu bergerak, bahkan tanah tu dia sehingga tenggelam masuk ke dalam bumi. Macam mana nak selamatkan diri? Tak ada cara nak selamatkan diri. Maka bumi meledak ini gambaran yang akan berlaku di akhir zaman. Waktu itu manusia akan berada dalam keadaan kehairanan. Siapakah manusia yang akan hairan ni? Yang ini nanti kena tunggu seminar umat akhir zaman. Macam mana pula ada manusia yang boleh hairan bila bumi dah berada di akhir zaman kan? Pelik betul manusia ni. Dia nak hairan apa lagi sebenarnya? Memang cerita ni dah tahu lama. Kita orang beriman dah tahu dah. Jadi siapa manusia yang akan hairan nanti? Manusia yang tertanya-tanya pelik dengan keadaan dunia ni siapa orang? Pelik sangat ada manusia yang boleh hairan pula dengan keadaan dunia ni waktu itu. Jadi bumi ini pada waktu tu akan ceritakan keadaannya. Wallahu a'lam. Bagaimana cara penceritaannya? Ada huraian para ulama tentang perkara ini, sama ada dari sudut
fakta sainsnya, daripada huraian-huraian yang lebih mendalam dari sudut perkataan ini, bagaimana bumi bercerita. Banyak kisah-kisah yang menarik dari sudut fakta sains yang kita boleh dapat daripada perkataan bumi bercerita ini. Bi anna rabbaka auhalaha, yang akhirnya kesimpulan daripada cerita bumi tadi pergi kepada satu kesimpulan bahawa tak ada apa lagi dah yang kita boleh bagi alasan. Oh, ini berlaku ni sebab ni. Gempa bumi ni berlaku sebab dalam bumi tak stabil. Ini sebab ini sebab ini. Oh, ini sebab sains mengatakan sekian. Ini sebab alam begini, ini sebab cuaca begini. Tak. Dia dah tak ada lagi dah semua alasan tu, melainkan jawapannya hanya satu. Ini semua adalah kehendak dan keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah perintahkan bumi hancur. Allah perintahkan bumi akhirnya jadi begini. Allah yang nak bumi hancur, bumi meletus, bumi meledak, semuanya jadi begini. Maka yauma idzi yasturun nasu ashtad. Kemudian seterusnya bila dia bumi mengatakan ini semua arahan Allah, kemudian berlakulah episod yang seterusnya. Daripada surah ini digambarkan, dia tutup terus cerita bagaimana kehancuran bumi tadi, terus pergi kepada apa yang sebenarnya lebih penting untuk kita ambil berat. Yang patut kita ambil berat ialah, iaitulah saatnya kita semua kena tahu, orang-orang yang selama ni leka dan lalai kena faham, bila bumi dah hancur, tiada lagi isu tentang harta benda, kekayaan, kemewahan, semua dah tak ada. Isu yang tinggal hanya satu saja, itu amalan. Satu benda saja yang akan dipertontonkan, satu benda saja yang akan menjadi isu utama, cerita utama, agenda utamanya. Bila dah hancur dunia ini, manusia dibangkitkan di akhirat, ceritanya hanya satu, iaitu amalan masing-masing. Waktu tu semua orang akan sibuk dengan diri masing-masing, tentang keadaan masing-masing. Jadi amalan kita ini akan menjadi bahan tontonan, yang akan menjadi penilaiannya. Setiap orang akan, ibaratnya macam kalau kita pandang setiap orang akan ada maklumat amalan masing-masing. Semua sedang berfikir tentang amal dia, dan rekod amalan tersebut akan dibentangkan depan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu daripada surah ini terus diikat dengan tindakan dan perhatian kepada kita semua sekarang, sewaktu masih hidup, sewaktu belum sampai kepada penutup akhir zaman ini, iaitu orang yang buat walau sekecil mana pun kebaikan akan dapat lihat amalan tersebut. Walau kecil mana pun kebaikan tersebut. Walau hanya sekadar pergi kedai nak beli barang, tiba-tiba nampak ada orang yang tinggal troli pasaraya tak letak di tempatnya. Dia pun sambil jalan pergi ke kedai, dia tolak troli yang tertinggal tadi, yang bukan dia punya, hanya sekadar rasa nak tolong, dia tolak troli itu sehingga ke kedai. Tak ada siapa puji dia, tak ada siapa ambil gambar dia, rakam, close-up gambar, tak ada pun. Tapi dia buat atas dasar rasa tak apa dia boleh buat. Ni hanya sekadar pertolongan kecil. Sambil lalu je, alang-alang nak pergi kedai, bukan apa pun, dia berjalan nak bergerak juga. Sambil tolak troli tu pun dia seronok, dia rasa best. Tolak troli tu dan dia letak. Pada dia remeh, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, amal baik tadi tercatat dalam catatan amalan. Begitu juga mungkin kita di rumah, kepada adik-adik remaja, tahu mak ayah kita penat bekerja, kita tengok kasut ayah kita lusuh, tak berkiwi, kita pun tahu ayah kita esok nak pergi kerja. Ayah kita kadang-kadang dah lambat pergi kerja ataupun dah cepat nak pergi kerja, kasut dia pun tak sempat dikiwi. Kita pun luangkan masa malam ni sebelum tutup pintu rumah, sebelum kunci, sebelum tidur, kita pergi sekejap di luar tengok kasut ayah kita, kita pun ambil kiwi, kita kilatkan kasut ayah. Kilatkan kasut ibu kita yang mungkin nak pergi kerja esok. Kita buat sesuatu yang bermakna. Kita buat benda yang walaupun remeh, kecil, tetapi di sisi Allah tiada yang remeh. Walau kecil mana pun amal soleh, semua dikira dan dipertontonkan nanti. Dan begitu juga yang melakukan amal keburukan, kena ingat, kena jaga-jaga. Walau kecil mana pun jahat tadi, juga akan ditontonkan. Sebab tu kita, hari ni hari Jumaat, ada orang yang telah pun mula membaca surah Al-Kahfi hari Jumaat. Ada yang mungkin akan baca esok. Kita akan jumpa dalam surah Kahfi, akan ada ayat ini, akan ada kisah ini, akan ada cerita gempar ini, bagaimana orang-orang yang buat dosa di muka bumi nanti, mereka akan terkejut, tergamam apabila menerima kitab amalan mereka di akhirat. Ada yang terima kitab amalan daripada depan, seronok. Ada yang terima daripada arah kanan, seronok. Ada yang terima daripada sebelah kiri, dia rasa murung. Ada yang terima daripada arah belakang, dihina. Langsung tak bagi daripada depan, bagi hulu daripada belakang je. Betapa teruknya amalan-amalan yang terkandung dalam kitab tersebut, sehingga kan dia diberi dengan penuh penghinaan. Dan bila mana dibelek kitab amalan kita masing-masing, orang-orang yang buat dosa ini akan kata, mali hazal kitab, kitab apa ni? Buku catatan apa ni? La yughadiru saghiratan wala kabirah. Tak ada satu rekod pun tercicir, yang kecil-kecil dicatat, yang besar petah lagi.
semua tercatat berlaku. Maka atas sebab itu kita kena ingat, buat baik kita yang sikit tu pun Allah Subhanahu Taala Maha Adil. Allah akan tetap bagi ganjaran. Yang buruk, yang jahat itu pun juga kita buat tetap akan dinilai dan ditimbang. Dan adilnya Allah Subhanahu Taala, maka semua orang akan diadili sesuai dengan apa yang dia buat. Jadi itu ayat Quran. Begitu juga gambaran tentang akhir zaman ini kita lihat dalam situasi kita sekarang. Ini sebagai contoh ringkas. InsyaAllah dalam seminar umat akhir zaman akan lebih banyak lagi hadis-hadis yang terperinci tentang keadaan akhir zaman ini kita akan baca. Antaranya tanda-tanda kecil kiamat ini disebut daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang merupakan seorang kanak-kanak yang telah dihantar ibunya ketika Nabi sampai di Madinah. Dia telah dihantar ibunya dalam usia yang awal 4 atau 5 tahun untuk berbakti di rumah Nabi. Ibu dihantar Anas sebab dia tak ada harta, tapi dia ada anak kecil ni, dihantar Anas supaya Anas boleh berbakti kepada Nabi. Bakti yang macam mana? Mungkin boleh ringankan tugas-tugas Nabi. Nak ambil air, Anas ambilkan. Nak suruh buat kerja-kerja yang remeh-temeh tu Nabi tak payah buat. Nabi boleh fokus mengajar dan membimbing umat. Anas boleh buat kerja-kerja remeh. Ini pengorbanan ibu Anas. Dan akhirnya Anas bin Malik menjadi salah seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Dalam 10 tahun bersama dengan Nabi sehingga Nabi wafat, Anas menjadi remaja yang membesar dengan ilmu dan penuh barakah sebab berdamping dengan Rasulullah. Maka antara hadis yang Nabi sebut kepada yang diriwayatkan Anas, tidak akan berlaku kiamat sehingga waktu terasa begitu pantas. Setahun dirasa seperti sebulan, sebulan rasa seperti seminggu, seminggu rasa seperti sehari, sehari rasa seperti 1 jam, 1 jam seperti 1 sambaran api. Nak menggambarkan bahawa bagaimana hilangnya keberkatan masa dalam kehidupan di akhir zaman ini. Jadi beruntunglah orang yang menggunakan masa dengan perkara yang bermanfaat. Dia rasa masa tersebut bermakna. Tapi orang yang menghabiskan masa dengan buat benda yang bukan-bukan, dengan benda yang tak ada nilai, dia akan rasa masa sentiasa tak cukup. Dia akan rasa masa sekejap je berlalu. Dan akhirnya, bila dia bandingkan diri dengan orang-orang yang telah berjaya, dia tengok, aku setahun aku buat dalam hidup aku ni tak ada apa-apa pun aku dapat. Tahu-tahu dia dah setahun dah, tak ada hasil pun. Tapi ada kawan, ada orang lain yang dikeliling kita, setahun tu penuh dengan macam-macam aktiviti. Dia buat macam-macam program, dia buat macam-macam kerja-kerja yang menyeronokkan hidupnya dan kita nampak dia bahagia dengan masa setahun dia. Sedangkan kita rasa menyesal dengan masa setahun kita. Akhir zaman ini juga baru saja berlaku dalam persidangan UN Climate Change yang agak heboh bagi kita rakyat Malaysia kerana wakil daripada kerajaan Malaysia kita telah berucap dalam bahasa Melayu. Berucap bahasa Melayu di pentas antarabangsa disaksikan seluruh dunia, bercakap bahasa Melayu di pentas antarabangsa. Bercakap mewakili kerajaan Malaysia tentang isu-isu berkaitan dengan alam sekitar. Apa yang saya ingin sebut di sini dalam perbincangan yang sangat baru ni, dalam tempoh tak sampai 2 minggu ini, antara benda-benda yang dibangkitkan ialah tentang keadaan dunia. Satu dunia bahas benda ni, tentang isu berkaitan dunia. Air laut semakin meningkat, ais di kutub semakin mencair, suhu semakin meningkat, kemudian kepanasan ini makin meningkat, kemudian pembebasan gas karbon dioksida dah makin meningkat, dah kembali balik ke zaman sebelum pandemik COVID. Maknanya kesimpulannya hasil pembentangan tu mendapati keadaan dunia kita tenat. Keadaan dunia kita berada pada situasi yang parah. Begitu juga dengan stok-stok yang ada dalam dunia. Contohnya stok, kita kata stok ni lah, macam stok petrol yang ada dalam dunia dah makin merosot. Banyak sumber-sumber hasil bumi ni yang banyak yang telah dibazirkan begitu saja, dirosakkan. Banyak kawasan-kawasan alam kita ni yang banyak yang telah menjadi terjejas akibat daripada kesalahan dan teruknya perangai manusia ni. Jadi ini dunia kita. Realiti dunia kita ni di peringkat antarabangsa dimuktamadkan memang berada pada situasi yang dahsyat. Jadi patut tak kita bimbang? Ya, kita patut bimbang. Tapi apa yang kita kena buat selain daripada bimbang? Kita nak bimbang ke, tapi tak ada apa-apa ke? Jadi kita kena ingat Nabi SAW pernah sebut dalam hadis. Nabi kata, kalaulah kita nampak kiamat tu berlaku, ni nak cerita sikap kita. Nabi nak suruh kita ni bersikap macam mana? Bila berhadapan dengan situasi yang memang tidak boleh dielakkan, situasi yang sangat dahsyat ini, Nabi nak cerita orang mukmin ini, jiwa orang mukmin ni dia bukan macam orang yang mengeluh putus asa, tapi dia jiwa yang bertindak. Dia sentiasa bersangka baik dengan Allah. Kata Nabi, bila berlaku saat-saat akhir kiamat sekalipun, kita nampak depan mata kita, kalau ada benih di tangan kita ni, benih, maka Nabi kata ambil benih tu tanam. Walaupun kita tak tahu apa yang akan berlaku. Kita nampak tanda macam bumi nak hancur.
Tapi Nabi kata kalau ada peluang buat baik walaupun benda yang tak nampak signifikan dia dalam masa terdekat, tak tahu apa yang akan berlaku, walaupun hanya sekadar tanam sahaja pun, tak tahu hasil dia berapa lama, kefaedah daripada tanam tu boleh dapat pada manusia atau makhluk lain, tapi Nabi kata tanam. Ini sikap kita sebagai orang yang beriman. Okey, seterusnya. Jadi tugas kita jangan tanya bila zaman yang akan berakhir. Kita jangan dibebankan diri kita, masa kita, usia kita dengan bincang teknikal tentang tarikh. Bila agaknya, kalau ikut kajian saintifik, bila dia tengok kedudukan bumi kita ni, sistem solar kita ni dia berada kat mana. Kita tengok kedudukan sistem solar kita dalam galaksi yang besar ni, sistem solar kita ni dia sebenarnya dia macam sedang dia lalu satu ekor yang panjang. Dia macam satu gelungan, lingkaran macam lingkaran ubat nyamuk tu. Bukan ubat nyamuk yang sekarang pakai elektrik ni, ubat nyamuk yang bakar tu kan. Dia dekat ujung. Jadi apa akan jadi kalau kita dah bergerak sampai ke penghujung, apa jadi? Kalau ikut pandangan saintis, kita ni dah berada pada lengkok pusingan yang terakhir ni. Gelungan yang terakhir. Bumi ni dah bergerak sampai ke gelungan terakhir ni. Kalau sampai tu apa jadi? Kalau ikut perkiraan saintis, inilah waktu kehancuran bumi. Semua orbit akan hilang, planet-planet akan hilang orbit, kawalan orbit dan sebagainya. Planet akan saling berhentaman dan sebagainya. Ini semua teori-teori yang mereka kaji. Kita tak perlu nak buat kira-kira tu semua, tak perlu. Sebab bukan satu benda yang mampu untuk kita urus kalau kita tahu maklumat sehingga tahu tarikh dan sebagainya mengikut teori manusia ni. Tapi yang paling penting untuk kita buat ialah walaupun Nabi dah bagi kita hint, petunjuk, tanda kecil, tanda besar kiamat, bukanlah Nabi nak kita ni jadi orang yang bersembunyi, orang yang ketakutan, orang yang menggigil-gigil duduk di rumah tak buat apa-apa. Tetapi yang Nabi nak kita buat ialah menyediakan diri kita untuk menghadapi kiamat ini, menghadapi akhir zaman. Jadi kita ni sedang melalui fasa-fasa akhir zaman. Jadi apa yang sepatutnya kita buat? Maaf. Yang sepatutnya kita buat ialah kita mengikut petunjuk Nabi yang telah muncul di akhir zaman ini. Nabi yang telah datang di akhir zaman. Maaf. Nabi yang datang di akhir zaman, Nabi dah bagi garis panduan untuk selamat hidup sehingga ke akhirat. Nak selamat hidup di sisa-sisa penghujung dunia ini, Nabi dah bagi semua tunjuk ajar Nabi. Kita ikut, insya-Allah kita akan selamat. Jadi apakah ancaman remaja di akhir zaman? Jadi saya ambil masa, insya-Allah saya cuba selaju mungkin. Sebab tuan-tuan, slide ini kita kalau bahaskan, dia akan jadi panjang dan terlalu banyak beban. Beban ancaman ini akan pening kat kepala kita. Tapi cukuplah kita jadikan ini sebagai satu pendedahan. Dan kita sama-sama ikuti beberapa lagi siri-siri perkongsian daripada saya, insya-Allah jika ada rezeki lagi pada sebelum seminar ni ada satu lagi perkongsian dan bersama dengan beberapa speaker lain lagi, insya-Allah. Dan sehinggalah kita berjumpa dalam seminar umat akhir zaman, insya-Allah akan ada sentiasa maklumat-maklumat yang penting yang kita akan kongsikan. Jadi kita anggap sesi ini sebagai satu pengenalan dan sebagai satu suntikan awal untuk kita sedar realiti yang sedang berlaku pada akhir zaman ini, khususnya kepada anak-anak remaja. Jadi antara 4 benda yang kita boleh letakkan terlebih dahulu kepada anak-anak kita di akhir zaman ini, antara perkara-perkara yang menguji kehidupan anak-anak remaja kita akhir zaman ini ialah isu-isu berkaitan dengan adab, ujian dari segi gadget, ujian internet dan juga hiburan. Jadi kita cuba perhatikan satu persatu secara ringkas, cepat dan padat. Yang pertama berkaitan dengan adab. Kita lihat bagaimana bila adab ini menjadi benda yang tidak penting pada akhir zaman ini, adab ini semakin terhakis dari segi amalan masyarakat kita. Dan bahkan yang paling dahsyat, bila adab hilang daripada generasi ini, maka yang paling teruk sekali hilang nilai adabnya adalah anak-anak remaja. Mereka lah yang paling terkesan dengan keadaan ini. Sekiranya kita, termasuk saya ni generasi yang lebih tua daripada anak-anak remaja ni, kita sendiri tidak menjaga adab, nilai-nilai adab yang mulia, maka anak-anak remaja akan menjadi golongan yang lebih dahsyat lagi hilangnya adab mereka dalam hidup di dunia ini. Maka kalau dari sudut adab, kita tengok bagaimana akhir zaman ini anak-anak hilang kasih pada ibu bapa, tidak peduli tentang alam, bagaimana adab dengan guru, bagaimana mereka tidak mengutamakan ilmu, adab terhadap ilmu ni tiada.
Kita tengok bagaimana sekarang ini isu-isu menghantar anak menghantar ibu bapa ke rumah orang tua. Ada macam-macam situasi yang menyebabkan anak hantar ibu ayah ke rumah orang tua. Ada yang menjadikan rumah asuhan atau daycare sebab faktor kekangan bekerja, bimbang keselamatan ibu ayah di rumah, mereka hantar di tempat yang menjaga secara profesional. Tetapi itu lebih kepada daycare. Tapi ada yang lebih dahsyat daripada itu yang membuang. Hantar mak ayah ke hospital, akhirnya hospital tak jumpa mana pergi warisnya, terpaksa hubungi NGO yang menguruskan kebajikan, telefon tolong ambil. Ada pesakit yang dah sembuh tapi tiada anak-anak waris yang datang ambil. Rupa-rupanya mereka jadikan hospital sebagai tempat buang ibu dan ayah mereka sendiri. Bayangkan dahsyatnya keadaan ini. Bagaimana boleh muncul manusia yang boleh bersifat sebegini sehingga sanggup buang mak ayah sendiri. Jadi mungkin macam-macam alasan dia kata dia bekerja, mak ayah dia tak boleh nak kawal mak ayah, macam-macam ragam. Tapi dia lupa ke bahawa waktu dia kecil dulu, segala ragam dia, semua benda yang dia buat waktu dia kanak-kanak tu, semua ragam itu berjaya diuruskan mak ayah. Mak ayah, ibu seorang boleh jaga 10 anak, tapi 10 anak belum tentu boleh jaga seorang ibu. Ini selalu orang cakap kan, tapi inilah realitinya. Jadi kita sebagai anak-anak, khususnya yang remaja, yang belum masuk ke alam dewasa, belum bekerja, belum berumah tangga, semat dalam diri kita keazaman untuk menjadi anak yang soleh-solehah. Jangan jadikan alasan yang akan berlaku pada masa akan datang sehingga kita mengabaikan ibu ayah kita. Ustaz sebut bukan sahaja untuk yang menonton tapi untuk diri Ustaz sendiri. Kita sama-sama akan diuji. Maka kita jadilah orang yang taat berbakti kepada ibu ayah kita. Jangan kita terperangkap dengan apa yang ada di dunia ini sehingga menyebabkan kita lupa keutamaan kita memberikan kasih yang ultimatum, kasih yang utama kepada ibu ayah kita. Dan selagi ada ibu ayah, mereka lah yang ada suara keramat. Mulutnya mampu menuturkan kata-kata yang boleh memberi impak pada kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Tak ada manusia lain sehebat kata-kata mereka ni. Jadi bagi kita ni yang duduk di zaman akhir zaman ini, manusia yang paling ajaib kata-katanya untuk kita secara umumnya adalah ibu ayah kita. Doa-doa mereka, kata-kata mereka semua tu benda-benda yang luar biasa untuk hidup kita. Kita perlukan. Maka jangan sia-siakan ibu ayah kita. Baik sekarang maupun akan datang. Kemudian tidak peduli tentang alam, kita lihat bagaimana sekarang isu-isu yang berkaitan dengan alam ini, apa yang berlaku kepada generasi yang ada sekarang, mereka jadi generasi-generasi yang tidak peduli tentang kelilingnya. Dia hanya pentingkan diri sendiri. Hanya perasaan pentingkan diri sendiri. Bukan saja adab dengan orang tak ada, bahkan adab dengan alam ini juga tidak terjaga. Dia tidak ada rasa prihatin pun. Dia tak rasa takut dengan apa akibat daripada perbuatan-perbuatan yang dia buat. Kita tengok macam-macam keadaan. Buang sampah. Tempat tak boleh buang sampah, buang sampah. Buang sampah daripada kenderaan. Tempat yang sepatutnya dia beratur, dia tak beratur. Tempat yang sepatutnya dia kena kemas meja lepas makan. Di tempat yang budayanya kita kena kemas meja sendiri, letak di tray, di bekas yang disediakan. Dia tinggalkan saja. Dia tak hormat. Dia tak ada adab yang sepatutnya di tempat-tempat yang sepatutnya. Maka bila hilang adab ini, dia tak peduli tentang orang, tak peduli tentang alam, maka dia akan jadi orang yang paling tidak berguna di dunia. Jadi orang yang dibenci. Bukan manusia je benci, makhluk Allah yang lain pun benci dia. Okey, kemudian bagaimana hilang hormat kepada guru. Ini semua benda-benda yang sekarang ini kita lihat menjadi-jadi. Ini yang bantainya, yang ugutnya, yang belasah. Belum lagi kita kira masa musim PKP ni macam-macam yang berlaku. Dari segi mesej-mesej kesatnya, perbualan-perbualan yang tidak sepatutnya ditujukan kepada guru, macam-macam. Jadi ini semua ni kenapa boleh berlaku? Kenapa akhir zaman ini anak-anak ada di kalangan anak remaja kita yang boleh buat begini? Macam mana pula boleh jadi macam ni? Bahkan ada yang memperlekehkan tentang belajar. Pada akhir zaman ini ilmu ni dianggap tak perlu pun. Tak perlu kepada ilmu. Lagi pula bila musim PKP ni dia belajar secara online. Kalau bagi yang masih lagi dalam situasi belajar BDR dari rumah, dia mungkin akan menganggap ilmu ni hanya sebagai syarat untuk dia lepas je. Nak melepasi zaman sekolah. Yang penting dia lepas je. Dia masuk kelas online, dia tutup kamera, dia off kamera, dia buat kerja lain. Maka dia hilang keutamaan terhadap ilmu, hilang adabnya. Jadi ini semua ni benda-benda yang berlaku pada remaja di akhir zaman. Kita sebut ni sebagai peringatan bersama. Tidak semestinya yang menonton ni dia buat.
tapi kita lihat inilah benda-benda yang sedang berlaku di keliling kita. Begitu juga tentang satu alat yang kecil yang ada di tangan kita atau boleh jadi ada di depan kita, gadget yang sepatutnya bertujuan untuk memudahkan hidup kita, gadget yang seperti mana manusia kalau di dapur kita ada pisau. Apa tujuan pisau? Pisau itu adalah gadget untuk memudahkan kita memasak. Begitu juga kita ada gadget hari ini, gadget-gadget yang kita guna ini untuk memudahkan kita meneroka alam maya, untuk kita buat kerja-kerja lain supaya urusan hidup jadi lebih mudah. Itulah sepatutnya gadget. Tetapi apa yang berlaku, gadget hari ini dia menyumbang kepada perkara-perkara yang tidak sepatutnya dalam hidup kita. Jadi gadget ini mengakibatkan manusia tidak ada masa yang berkualiti dalam hidup. Akhirnya banyak dihabiskan dengan menghadap gadget, dan disebabkan gadget juga kita lihat manusia akhirnya dia menghadapi masalah untuk bersosial. Generasi-generasi muda yang terlalu kerap dengan gadget, dia hilang satu nilai bersosial. Dia tak tahu cara bercakap dengan betul. Cara interaksi dengan orang berdepan ni dia kurang, dia tak tahu cara yang sepatutnya dia cakap, apa yang boleh cakap, yang tak boleh cakap. Bahkan yang lebih teruk, ada di kalangan mereka ini yang mana yang telah maknanya kita kata dia bukan sahaja tak mahir bersosial di depan-depan, bahkan dia gagal bersosial di alam maya. Dia tak tahu kesan mesej-mesej yang ditaip, yang dihantar pada orang lain tu rupa-rupanya ada kesan buruk. Contohnya diingatkan kalau dia taip perkataan, contohnya dia mengutuk, dia body shaming, dia hina orang dalam contohnya di komen-komen di Facebook ataupun di mana-mana aplikasi, dia menganggap itu semua perkara biasa, tak ada apa-apa yang akan berlaku. Tapi sebenarnya dia adalah benda-benda yang tidak beradab, yang tidak berakhlak. Jangan ingat, walaupun tak sebut di mulut, kita selamat. Apa yang kita taip juga akan dicatat oleh malaikat, dikira sebagai dosa kalau benda tersebut adalah benda yang tidak baik. Jadi jangan fikir asalkan saya tak cakap, saya tulis je. Ya, walaupun tulis, hukum tulis sama seperti hukum bercakap. Jadi hati-hati dengan apa yang kita tulis, type, kongsi di media sosial. Okey, begitu juga bagaimana bila ada gadget ini sehingga akhirnya hilang keutamaan. Hilang barakah hidup keluarga ni disebabkan gadget. Jadi mudah-mudahan Allah selamatkan diri kita, keluarga kita daripada ancaman gadget ini. Gadget tak salah, tetapi jangan disalahguna. Gadget adalah alat yang sepatutnya memudahkan urusan, tapi jangan sampai dia menjadikan kita terlalu bermudah-mudah dalam semua urusan kita, sehingga kita tak tahu benda yang patut kita letak gadget di tepi pun kita tak nak letak. Benda yang patut kita boleh bercakap, contohnya kita berinteraksi dengan ibu ayah kita dengan lebih baik, dengan lebih sopan, tapi kita gantikan semua tu melalui gadget. Jadi gadget ini tidak mampu menggantikan hubungan sebenar kita sesama manusia. Dia hanyalah alat perhubungan semata-mata. Jadi pastikan kita jangan sampai gadget ni menyebabkan kita hilang keutamaan dalam hidup kita. Dan ini juga antara isu besar yang berlaku sekarang kepada kanak-kanak, remaja. Ada penyakit yang dipanggil TECNEC. Zaman dulu orang banyak menaip sehingga mendatangkan masalah pada tangan ni. Dia ada masalah yang menyebabkan dia perlu dirawat kecederaan pada tangan dia. Zaman sekarang kalau mungkin jenis yang main game yang menggunakan mouse banyak pun dia akan hadapi masalah yang sama. Hari ini dengan pegang gadget terlampau lama mengakibatkan dia menghadapi penyakit ni, TECNEC. Begitu juga dia mengenai masalah myopia, rabun jauh. Tengok dalam gelap, terlampau kerap tengok telefon dan macam-macam. Banyak benda-benda yang boleh berlaku dalam hidup kita bila kita terlalu bergantung sepenuhnya pada gadget. Dan inilah ujian di akhir zaman. Ujian akhir zaman sehingga menjadikan manusia lebih sanggup menghadap gadget berjam-jam daripada membaca Al-Quran. Daripada dia mencari ilmu, tapi apa saja yang ada di gadget, game dan semua benda dia nak cuba. Tapi apa yang telah disediakan untuk selamatkan akhirat kita, yang ada dalam Al-Quran dan hadis, kita tak perasan. Jadi gadget tak salah, tapi jangan kita salah guna. Okey, yang seterusnya, ini saya ringkaskan lagi sebelum kita berhenti. Ini benda ni perlukan masa yang lebih teliti. Bagaimana internet ini sama seperti kes gadget tadi. Internet ini adalah benda yang Allah takdirkan wujud di alam kita, yang menjadikan hubungan manusia akhirnya mampu didekatkan walaupun jauhnya beratus kilometer. Urusan-urusan kerja boleh dilakukan dengan lebih cepat dan pantas, dan segala-gala benda akan menjadi luar biasa dengan sebab adanya
benda ni, makhluk Allah yang kita namakan internet ini. Maka apa yang berlaku zaman sekarang, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik remaja dikasih sekalian, kita tak boleh nak nafikan bahawa apa yang didatangkan dalam internet ini adalah benda yang di luar kawalan. Di luar kawalan. Dan kita tak mampu nak kawal segala-galanya. Kadang-kadang kita tengok YouTube untuk anak-anak atau adik-adik kita yang kecil, tengok cerita kartun Upin Ipin, tiba-tiba keluar iklan yang bukan-bukan. Kadang-kadang kita tengah main benda, contoh kita main game yang kita rasa game tu okey, tapi dimasukkan benda-benda, iklan-iklan atau unsur-unsur yang menjadikan kita menjadi normal dengan pornografi. Rasa normal tengok pendedahan aurat, rasa normal tengok kelucahan, rasa normal tengok benda-benda yang memalukan. Sebab apa? Alah, sekejap je, ni iklan. Ni iklan ni, kejap lagi saya nak tengok Upin Ipin je, nak tengok boboiboy je, tapi dia keluar kejap je kat bawah tu. Jadi semua benda ni dinormalkan dengan sebab internet. Jadi kalau kita tak ada disiplin, maka akhirnya jadilah kita generasi yang menormalkan segala-galanya walaupun dia adalah dosa. Jadi dosa tak apa, sikit je, dosa kecil je. Tutup mata sikit okeylah. Kita jadilah macam tu. Lama kelamaan, akhirnya kita dah rasa tak salah tengok pendedahan aurat. Tak salah tengok benda-benda yang memalukan. Tak salah tengok benda yang mengundang dosa. Begitu juga daripada internet ini menjadikan kita ni boleh terjebak kepada jenayah cyber. Banyak jenayah cyber ni, sama ada kita buat jenayah melibatkan mengumpat, body shaming, kita menipu orang dan macam-macam. Jadi ini semua ni antara risiko yang boleh berlaku. Kenapa saya nak ringkaskan ni, yang ceritanya yang paling penting yang ni. Saya nak bandingkan apa beza kita anak-anak sekarang dengan ibu ayah. Kalau yang menonton ibu ayah yang seusia saya atau lebih lagi, kita ni berada pada zaman IT baru mula diperkenalkan, baru mula masuk ke dunia. Mereka yang berusia 30 ke 40-an, ini adalah zaman-zaman di mana dunia mengenali internet. Kita sempat mengenali zaman tak ada internet, kita sempat kenal dengan ragam manusia sebelum adanya MySpace, sebelum adanya macam-macam lah aplikasi perhubungan antara manusia di serata dunia dalam satu gadget. Kita ni sempat zaman tak ada semua tu. Kita ni zaman surat menyurat, zaman-zaman yang kita perlu berjumpa dan sebagainya. Kemudian baru berjumpa pada teknologi ni. Dan selepas tu barulah kita jumpa zaman sekarang yang mana mereka tak pernah tengok cara komunikasi zaman dulu, dia terus jumpa dengan internet. Apa yang membezakan benda ni? Yang membezakan ialah kita sempat berkenalan dengan ragam manusia dalam hidup kita. Kita tahu perangai orang, kita tahu penipunya manusia ni, kita tahu macam mana busuknya perangai orang-orang tertentu. Dan kemudian baru kita tahu internet ni datang sebagai alat. Jadi kalau alat yang canggih ini diberi kepada orang yang perangai busuk tadi, kita tahu dia akan gunakan internet ni dengan bahaya. Dan kita kalau berkomunikasi dengan dia dengan guna alat ni, kita juga dalam keadaan bahaya. Ini yang berlaku pada kita ni, yang dewasa, yang dah melalui zaman ni. Itu pun masih ramai yang kena tipu. Walaupun dah tahu dah, kita dah berkenalan dengan manusia yang pelbagai ragam, kemudian kita guna internet, masih ada lagi yang ditipu. Golongan yang seusia macam saya, masih lagi ada yang terjebak dengan pelbagai penipuan, dengan pelbagai kes-kes yang memalukan menggunakan medium internet. Bayangkan anak-anak kita yang tidak lagi berkenalan dengan ragam manusia. Dia belum kenal dengan hakikat ragam manusia di dunia ni. Dia tak tahu lagi macam mana keadaan manusia ni. Dia hanya kenal melalui gambaran di media, surat khabar, di TV. Dan apa yang dia tahu di internet tu yang dia kenal orang tu mungkin baik dengan dia, orang tu yang caring dengan dia, yang selalu bercakap dengan dia, yang selalu dengar perkongsian-perkongsian dia, dia tak tahu di sebalik itu siapa. Dia belum cukup mengenali dengan pelbagai ragam manusia lagi. Jadi anak-anak kita lebih berisiko untuk mendapat pelbagai keburukan daripada internet. Jadi apa solusinya? Adakah tutup internet terus? Kita tak sampai tahap macam tu. Tak mampu untuk kita buang internet dari kehidupan kita. Tapi kita kena bagi ilmu secukupnya kepada diri kita. Khususnya adik-adik remaja, bagi ilmu pada diri kita supaya kita tidak mengumpul dosa dengan internet. Kita bina benteng diri kita, kuatkan iman kita. Kepada ibu ayah, ambil peluang, dalami ilmu-ilmu tech yang ada ni. Jadilah ibu bapa yang mahir teknologi supaya kita boleh selamatkan anak-anak kita daripada terjerumus kepada bahaya yang mereka tak nampak. Ya, kesian. Adik-adik remaja ini mereka tak nampak dan tak sedar macam ibu ayah. Sebab mereka belum melalui usia dan zaman macam kita. Tugas kita bukan memperlekehkan mereka, bukan kita menghina anak-anak remaja ini disebabkan keterbatasan pengalaman hidup. Tapi kita bimbing mereka supaya mereka tak tersilap langkah. Kesian kan? Kalau dah berlaku macam-macam. Saya nak kongsi
Ada kes anak remaja yang jadi pelacur sebab ditipu di media sosial sehingga dia terlupa bahawa ditipu sehingga dia buka pakaiannya, dia ambil gambar di snap, dia ingatkan tak ada siapa boleh rakam dia. Rupa-rupanya itulah orang yang menjadi penjenayah di internet ini, di media, di alam maya ini, mereka mempunyai segala kepakaran. Mereka memanipulasikan kejahilan anak-anak tentang teknologi ini sehingga akhirnya menjadi masalah, sehingga menyebabkan anak-anak ini menjadi mangsa. Jadi sebab tu kita kena tahu betul-betul tentang isu ni supaya kita selamatkan. Dan akhirnya hiburan ini adalah benda yang berlaku sekarang. Hiburan ni antara senjata yang paling kuat digunakan untuk melalaikan manusia sejak daripada zaman dulu sehinggalah sekarang. Hedonisme ni budaya hiburan yang melampau sehingga kan dijadikan hiburan tu segala-galanya dengan slogan YOLO, you only live once. Hidup hanya sekali. Islam percaya konsep YOLO, memang hidup dunia ni sekali. Sebab tu kena buat amal banyak-banyak supaya hidup bahagia di akhirat selama-lamanya. Tapi konsep YOLO yang ada pada orang yang tidak beriman pada Allah dan hari akhirat ialah alang-alang hidup ni sekali, kita buat apa kita suka. Lantaklah apa nak jadi pun. Nampak? Inilah konsep yang salah dan tak betul yang ada pada mereka yang mengagung-agungkan budaya hiburan ni. Begitu juga idola. Mengidolkan mana-mana. Baiklah artis ke dan sebagainya. Kena ingat dalam sejarah hidup kita ni, idola ini yang paling tepat untuk menjadi idola kita ialah mereka yang mampu membawa kita kepada kejayaan dunia dan akhirat. Bagi kita umat Islam, cukuplah Nabi jadi uswatun hasanah. Nabi jadi suri teladan kita untuk menjadi idola hidup kita. Perkataan idola ini sendiri muncul sebab dia bukan nak cerita idola ini cerita artis semata-mata, tetapi artis tu akan menjadi pujaan kita. Sehingga apa yang artis ni buat, apa yang dia pakai, apa yang dia cakap, apa yang dia fikir, apa sahaja yang dia buat, semua kita akan ikut. Kita tak sedar sebab kita dah jadikan dia idola. Sehingga akhirnya kesesatan dia pun kita pegang juga, kita ikut juga. Jadi bahaya. Jangan sampai hiburan ni mengambil ruang dalam jiwa dan hati kita sehingga kita lupa bahawa kita ini ada ruang untuk beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan letakkan kita punya hati kita ni sepenuhnya pada dunia semata-mata, pada artis-artis pujaan kita, sanjungan kita ini. Okay, jadi saya rasa itu sahaja perkongsian saya. Jadi ini sebagai kesimpulannya sebelum saya serah kembali pada moderator Ustaz Asri. Saya pun sebenarnya risau saya bercakap seorang-seorang ke daripada tadi ni kan. Ustaz Asri pun senyap, dia tak bersuara daripada tadi. Dia Ustaz bersyok. Saya bimbang, saya syok cakap seorang-seorang. Alhamdulillah Ustaz Asri dah bersuara. Okey, jadi kalau nak selamat daripada ancaman ini, insya-Allah seminar umat akhir zaman nanti kita akan kongsikan tentang perkara-perkara penting ini. Mudah-mudahan Allah SWT selamatkan. Kenapa ilmu? Kerana kalau tuan-tuan perasan, benda pertama sekali yang Nabi SAW terima daripada Allah SWT daripada 6,236 ayat Al-Quran yang Nabi SAW terima dan sampaikan kepada kita semua, dimulai dengan, bukan dengan ayat yang kata beriman, tapi dimulai dengan ayat yang kata Iqra, baca. Maka Allah mendidik kita, mulakan perjalanan kehidupan kita untuk selamat di dunia sampai ke akhirat ni mesti mula dengan langkah menuntut ilmu. Mesti dengan proses dia. Mesti ada prosesnya, disiplinnya, sistemnya kita belajar. Sebab tu disebut Iqra. Nak dapat ilmu mesti dengan bacaan. Bacaan macam-macam. Itu huraiannya panjang. Kemudian dengan iman. Ilmu perlu didokong dengan iman. Kalau ilmu semata-mata ilmu, maka kita tidaklah menjadi manusia yang sebenar. Kita mungkin jadi robot. Tapi kita perlu ada iman. Dan iman tadi perlu disokong, dipasak dengan takwa. Bagi ibu-ibu, bagi ayah-ayah, bagi adik-adik yang mana dapat peluang pergi solat Jumaat dulu. Dan mungkin sekarang mana-mana yang dah dilonggarkan syarat boleh pergi solat Jumaat. Kita dengar khatib pesan takwa. Ittaqullah. Pesan takwa ni disebut berulang kali setiap minggu secara wajib pada kita. Kerana takwa ni benda yang di dalam ni. Ini tugas kita, pasakkan takwa sebab ini bekal paling besar nak menghadapi akhir zaman. Tak ada bekal lain lagi dah yang boleh selamat dengan kita, takwa. Jadi dapatkan huraian, penjelasan, biar tahu jangan keliru, biar faham jangan kelam, jangan lambat untuk baca iklan. Ada iklan yang akan disertakan nanti oleh moderator Ustaz Asri. Klik iklan tersebut, kemudian join, hadir.
supaya kita dapat pendedahan demi pendedahan. Yang saya maksudkan ialah berusahalah kita semua ibu bapa sekalian ajak anak-anak bersama untuk menghadiri seminar umat akhir zaman, yang mana inilah antara benda-benda yang kita akan tekankan, kongsikan, dan insya-Allah kalau yang berpeluang untuk jadi 3,000 peserta awal dengan yuran yang sangat berbaloi. Mudah-mudahan RM2 ini walaupun kecil nilainya tetapi dia menjadi satu pelaburan ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak kita. Mana tahu dengan sebab menonton seminar ini menjadikan kita sendiri sebagai ibu bapa dan anak-anak kita juga lebih jelas dan lebih faham, lebih bermotivasi untuk menghadapi hidup kita sehingga ke akhir zaman. Wallahu a'lam. Jadi saya serah kembali pada moderator. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Said di atas pencerahan, walaupun dia adalah pembuka sedikit. 1 jam ni bagi saya dia memang terus 1 jam habis. Okey, saya buka sekejap. Sekiranya ada ibu ayah, anak-anak, sekiranya ada soalan, kita ambil 1-2 soalan. Sekiranya ada soalan, boleh terus letakkan di komen di Facebook, insya-Allah kita cuba baca dan insya-Allah kita cuba jawablah. Baik, saya amat tertarik dengan apa nama? Ancaman 4 ancaman tadi tu kan. Yang ni pun belum dikupas dengan lebih lanjut lagi lah. Adakah ancaman kita ni, supaya kadang-kadang ancaman ni kita tak terperasan kan Ustaz Said kan? Macam Ustaz Said sebutkan tadi ya. Kita kadang rasa tak terperasan tentang idolanya, tentang hiburan kan, yang kita banyak dimomokkan lah dengan hiburan ni. Masya-Allah. Okey. Baik, sekiranya ada soalan boleh terus tuliskan di ruangan komen, insya-Allah. Okey. Nampak macam Ustaz Said tak bergerak tu. Okey ke Ustaz Said? Okey. Sekiranya ada soalan boleh terus di ruangan komen di Facebook nampaknya Ustaz Said dah terkeluar nampaknya. Okey. Alright. Okey, baik. So saya rasa macam tak ada soalan sahaja. Insya-Allah saya akan letakkan link untuk mendaftar seminar Umat Akhir Zaman. Insya-Allah sekali lagi saya maklumkan seminar Umat Akhir Zaman akan berlangsung pada minggu hadapan, hari Sabtu 27 November 8 pagi sehingga 5:30 petang, insya-Allah. Jadi mana-mana yang dah mendaftar, alhamdulillah, terima kasih banyak yang sudah mendaftar. Okey, yang belum mendaftar boleh maklumkan juga kepada saudara mara, kawan-kawan, okey. Kawan-kawan lah terutamanya. Saya tengok kat sini ramai yang komen ni, ramai anak-anak kan. Bagi tahu kawan-kawan. Bagi link tu dekat kawan-kawan. RM2 je. RM2 sahaja untuk 1 hari punya program daripada pagi sehingga ke petang. Dan juga kalau tak sempat nak tengok, masih lagi ada ulangan. Okey. So insya-Allah, insya-Allah sangat-sangat berbaloi. Sangat-sangat berbaloi. Okey. RM2 boleh tonton secara live dan juga secara ulangan. Tapi kawan saya tak ada Facebook, tak ada masalah, kita buka Zoom juga. Okey. Untuk 27 nanti kita bukakan di Zoom dan juga kita bukakan di Facebook, insya-Allah. Okey. Baik, saya punya mak kawan kahwin, so saya kena bawa itu saja. Oh, tak ada masalah. Okey, so ada rakaman, insya-Allah. Okey, 27 November saya akan letakkan link untuk mendaftar di Facebook. So untuk pendaftaran boleh tengok di link, insya-Allah. Okey, hanya RM2 untuk 1 hari. Okey. Ustaz saya dah lain ni. Okey. Terputus. Okey, so untuk pendaftaran saya dah letakkan link di ruangan komen, insya-Allah. So saya luaskan juga link tersebut untuk pendaftaran. Wallahu alam. Ustaz Said ada kata-kata terakhir ke? Hanya sekadar nak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi. Masya-Allah. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Ustaz Said Jamaluddin, merupakan guru kami jugalah, insya-Allah.
tempat rujukan kami. So jangan lupa, insyaAllah Ustaz Said ada lagi satu siri lagi 23 November pada minggu hadapan hari Selasa jam 9 malam Ustaz Said. Ya, betul. Dengan tajuk yang berlainan dengan tajuk yang berlainan, saya terlupa tajuknya. Ingat ke Ustaz Said tajuknya? Akhir zaman. Cabaran. Kabar gembira di akhir zaman. Minggu hadapan kabar gembira. Masya Allah. Tadi kita dah tahu ancaman dah. Okey, kita dah tahu ancaman. Okey, minggu depan tajuk yang lagi menarik, khabar gembira di akhir zaman. Pelik pula dah. Macam mana khabar gembira pula di akhir zaman ni? Nanti Ustaz akan bentangkan lagi. Kita akan kupaskan lagi insya-Allah. Terima kasih kepada semua ibu ayah, pada penonton pada malam ini insya-Allah. Kami mohon maaf sekiranya ada kekurangan daripada peringkat kami. InsyaAllah jumpa minggu hadapan. Ada dua lagi siri 23 dan 24. Hari Selasa dan hari Rabu insya-Allah. Hari Selasa pukul 9 malam. Hari Rabu insya-Allah pada pukul 8 malam. Baik, sebarang perubahan nanti kita akan maklumkanlah insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja daripada kami di peringkat Urustia Seminar Tapawi insya-Allah. Untuk siri seminar yang seterusnya pada bulan 11 ni, seminar umat akhir zaman. Wallahu alam. Terima kasih juga pada Ustaz Said sekali lagi. So jangan lupa yang mana belum solat Isyak, boleh solat Isyak, dan juga jangan lupa baca suratul Kahfi. Moga-moga kita terhindar daripada fitnah akhir zaman insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Said. Sama-sama.